Baju. Ini dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat menyambung perbincangan kita dalam surah At-Taubah yang kita masuk pada minggu lepas, juzuk yang ke-11. Sebelum pada ini kita duduk dalam juzuk yang ke-10. Jadi minggu lepas kita telah masuk juzuk yang ke-11 bermula dengan ayat 94. Tapi masih lagi dalam surah At-Taubah, iaitu surah yang ke-9 yang ada dalam Al-Quran. Dalam perbincangan yang lepas, antaranya Allah SWT masih lagi menceritakan kepada kita tentang perangai orang-orang Arab. Orang Arab Badui yang duduk di hujung kampung tu, yang mana sikap mereka, sebahagian besar mereka ni masih lagi tebal kekufuran dan munafiknya, seperti mana disebut dalam ayat 97. Dan ada di kalangan mereka ni yang mengambil peluang daripada daripada derma ataupun sumbangan yang mereka beri untuk mendapat perolehan yang lebih besar. Walaupun ada di kalangan mereka ni orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan hari akhirat, dan menjadikan sumbangan mereka ataupun dia mengharapkan sumbangan dia kepada Islam ini dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 100 yang kita baca dulu, Allah SWT menyebut di kalangan orang yang terdahulu yang masuk Islam ni, dia panggil as-sabiqun, ialah ada di kalangan mereka muhajirin dan juga ada yang dipanggil sebagai ansar, iaitu dua kelompok. Al-muhajirun ni ialah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman, harta benda dan keluarga mereka untuk menyelamatkan agama dan juga diri mereka. Manakala ansar ni merujuk kepada orang-orang Islam yang ada di Madinah, yang terdiri daripada dua kabilah, iaitu Aus dan Khazraj. Orang mari Mekah ni secara umumnya daripada Quraisy, daripada keturunan Quraisy, tapi yang ada di Madinah ni dua, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni sebelum kedatangan Islam dia bala, tak pernah molek hubungan ni, bala, bergaduh, dan kemudian mereka perang antara dua kelompok ini, masing-masing berbangga dengan keturunan dia dan merendah-rendahkan kelompok yang lain, sehingga akhirnya dia berkatok, dia sampai mereka bunuh-membunuh ni Aus dengan Khazraj. Tapi bila Islam mari, bila Rasulullah SAW bawa Islam ni sampai ke Madinah, Aus dan Khazraj ini masuk Islam dan mereka ni dipanggil sebagai Ansar. Golongan Ansar iaitu mereka yang membantu orang-orang Islam yang mari daripada Mekah. Jadi Tuhan sebut sini, dan mereka ni Tuhan kata radhiyallahu anhum, Allah redha dengan golongan muhajirin dan ansar ini, dan mereka juga redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian disebut juga dalam ayat tu, Tuhan menyediakan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalam itu kepada orang-orang yang beriman, iaitulah daripada muhajirin dan juga orang yang dipanggil ansar. Malam ni kita sambung sedikit lagi perbincangan dalam ayat yang seterusnya. Kita ambil daripada ayat 101. Ayat 101 ni ayat yang masih lagi menceritakan kepada kita tentang sikap orang-orang Arab ataupun orang Badui yang duduk jauh daripada bandar ini,
yang menjadi masalah kepada Nabi SAW di Madinah. Ayat dia berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Dan ada di antara orang-orang yang di sekeliling kamu dari orang-orang A'rab. Maksud kita sebut tadi Badui yang duduk jauh tu. Dia panggil Al-A'rab. Orang-orang ni ada di kalangan mereka yang bersifat munafik. Dan demikian juga sebahagian daripada penduduk Madinah yang juga bersifat munafik. Mereka telah berkeras dengan sifat munafik mereka tersebut. Engkau tidak mengetahui mereka, bahkan kamilah yang mengetahui. Kami akan azabkan mereka berulang-ulang, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi Tuhan cerita ni ada lagi di kalangan orang Arab ini yang munafik. Ada yang berimeh, tapi ada di kalangan mereka ni juga yang munafik. Dan begitu juga orang yang ada di Madinah. Ada juga terdiri daripada golongan munafik yang kita bincang dah mula. Jadi dua kelompok ini, Al-A'rab dan juga orang Madinah ni, mereka ni keras dengan sifat munafik. Maknanya tebal sifat munafik ni dan tidak mudah berubah. Tapi Tuhan kata engkau tidak mengetahui. Nabi, dia kata kau Nabi lah. La ta'lamuhum, kamu tak tahu, kamu tak kenal. Kecuali hak kami royak ya. Memang Nabi mungkin dia tak boleh baca kan dalam hati. Sebab Nabi ni serupa kita juga ada keterbatasan dia. Jadi sebab tu Nabi pernah kata aku ni tak tahu benda yang gaib. Gapo nak berlaku lepas ni aku tahu, gapo nak berlaku esok aku tak tahu kecuali dengan maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang munafik ni pun di Madinah pun kerana benda tu benda dalam duduk dalam hati, Nabi sendiri pun tidak tahu kecuali bila Tuhan royak melalui Jibril. Orang ni barulah Nabi tahu. Jadi sini Tuhan kata la ta'lamu, kamu sendiri pun wahai Muhammad tak tahu. Nahnu na'lamuhum, sedangkan kami iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kami tahu siapa dia yang munafik di kalangan Arab dan juga orang Madinah. Dan orang yang munafik ini kata Tuhan sanu'adzibuhum marrataini, kami akan seksa mereka. Kalau dalam perkataan ni marrataini, kalau di segi bahasanya dua kali. Tapi ulama bila dia royak dia kata dua kali itu sebenarnya menunjukkan berkali-kali. Makna lebih pada sekali. Dia bukan mestinya dua kali. Jadi sebab tu dalam tafsir ni dia kata kami akan azabkan mereka berulang-ulang. Jadi bila Tuhan kata dua tu sebenarnya lebih daripada tu lagi, berkali-kali, berulang-ulang kali. Atas dunia ni Tuhan akan seksa dia dengan cara dia kalah, dia hina, dia terdedah keburukan dia melalui turunnya ayat-ayat Quran. Jadi itu seksa secara spiritualnya. Sebab kadang-kadang malu ni lebih besar pada kena piak. Piak ni sakit tubuh, tapi malu ni dia makan dalam. Dia makan dalam. Kena piak ni sakit luar ya. Tapi malu ni bila orang tahu keburukan kita, malu tu dia kekal. Dah cok tu kita bawa pas ke bila. Jadi sini Tuhan kata ni atas dunia ni aku seksa mereka, kalau kita baca dalam tafsir itu dengan seksa yang bersifat lebih kepada kejiwaan. Didedahkan kejahatan dia, lepas tu gagal perancangan dia nak nak Nabi, lepas tu keburukan dia lepas so tubik nak susu tak boleh. Jadi hak ni besar di segi perasaan malunya dan juga azabnya dari segi rohani. Kemudian esok di akhirat barulah Tuhan kata summa yuradduna ila azabin azim. Di hari akhirat mereka dikembalikan kepada azab yang besar, iaitu azab sebenar, azab yang dirasa oleh ruh dan juga jasad. Ada perbincangan di kalangan ulama, esok di akhirat ni kita ni manusia ni, kita ni hidup secara rohani ke ataupun hidup dengan jasad. Tu timbul soalan tu. Atas dunia ni kita hidup rohani dan jasmani. Rohani pun ada iaitu ruh kita, sebab tu kita hidup. Kalau tak ada ruh ni mati belakang kita ni. Tapi di akhirat ni dia ada perbincangan di kalangan ulama. Ada ulama kata kita di akhirat ni hidup secara rohani ya. Rohani kita hidup, ruh kita hidup, dan tidak serupa kita hidup atas dunia dengan tubuh kasar ni. Tapi ada pandangan yang mengatakan kita dibangkitkan esok dengan tubuh kasar dan ruh kita dikembalikan kepada tubuh kasar, tubuh hasar kita. Dan tubuh hasar inilah yang akan menanggung azab dalam neraka dan merasai nikmatnya pun tubuh kasar ni. Tubuh kasar ni. Sebab biasanya nikmat fizikal itu lebih terasa.
Kalau kita makan kan, bila kita makan, fizikal kita sebenarnya. Hak sedap apa makan ni fizikal kita, lidah, mulut, hak tu hak sedapnya. Kan sebab tu kalau kita demam, makan tak sedap belaka dah lecah, orang panggil lecah. Jadi nikmat tu tak ada. Makan ni hak sedap sama kening pun bila kita demam, dia tak jadi apa dah. Ataupun bila kita takut kan sebab nak jawi akak air golek pun tak makan dah. Muka duk ingat kau pisah tok muding. Dia tak ada dah nikmat tu tak ada. Jadi sebab tu ada pandangan ulama mengatakan di akhirat kita ni bangkit secara ruh dan juga jasad. Supalah kita atas dunia. Cuma jasad kita ni berbeza. Pertama dari segi muda tua. Kalau atas dunia ni kita ada muda ada tua. Ada sehat ada tak sehat. Tapi di akhirat, terutama dalam syurga ni semua orang dibangkitkan dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, tak ada sakit, tak ada gapo. Sebab tu Nabi pernah gurau kan. Hamba sebut tu dalam satu hadis, ada orang tua mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, doa lama ni biar masuk syurga. Nabi jawab, orang tua tak boleh masuk syurga. Jadi dia teriuk sehingga Nabi suka. Cuma Nabi suka tidak seperti kita lah. Nabi ni bila dia suka pali-pali pun nampak gigi. Sengih gigi tu habis tu Nabi habis teh dia suka tu. Tidak kata kita ha siapa tu puh teh. Kita ni suka tu sungguh benar tu. Nabi ni pali-pali dia suka, dalam kitab sebut nampak gigi, sengih gitu. Gigi dia ni comel. Teratur, molek, sama, saih. Tidak jari, tidak rapat benar, comel, cerah gigi. Tidak seperti kita kan tinggi rendah, global lah, macam-macam gigi kita ni. Tapi Nabi ni comel. Jadi Nabi suka sehingga Nabi kata esok bila orang ni mati, bangkit, masuk syurga, dia masuk syurga dalam keadaan segar, dalam keadaan sihat dan kalau kita kata bahasa lain ni kan mungkin dewasa lah, tidak budak dan tidak tua. Kerana dalam syurga ni nikmatnya banyak, makan minum gapo semua bidadari. Jadi kalau masuk dengan umur 94, tengok saja jelah bidadari tu. Makan pun milih kalau umur 94. Tapi kalau kita masuk dalam umur 40 macam tu, duduk tengah selera, duduk tengah sedap tu. Tok gapo pun tolak batu dengan kayu, habis makan. Tu jadi dia akan masuk dalam syurga dalam keadaan tu. Fizikal kita ni sehat dan tidak ada cacat. Kalau setengah pandangan tu dia kata orang hok kecok ke, orang hok kudung ke, orang hok lembek sebelah pun malam masuk syurga ni hilang belaka. Dia jadi sempurna habis. Molek serupa orang yang tidak ada sebarang kecacat. Mana-mana tak ada kategori OKU dalam syurga ni. Semuanya orang yang sehat belaka. Itu disebut sini. Jadi waktu bandingnya esok lah kalau kita baca panjang sikit dalam perbincangan itu. Jadi tu yang cerita dalam ayat 11 ni orang munafik di kalangan Al-Arab dan juga kalangan ahli Madinah. Kemudian ayat seterusnya tu kata wa akharuna tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan sebahagian yang lain mengakui akan dosa-dosa mereka. Mereka telah mencampur adukkan amal yang baik dengan amal yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ini kategori lain. Tadi kategori bahasa jenis munafik. Dah tebal munafik dia. Jadi hak ni tak ada jaminan masuk syurga. Sebab tu dia kata sanu'azzibuhum. Kami akan seksa mereka ni marratain. Lepas tu hari kiamat pula masuk dalam azab bin azim. Tapi ni kategori lain. Iaitu orang ni dia ngaku dia salah. Dia buat benda tak benar, tak betul dalam hidup, tidak ikut Nabi dengan molek, langgar larangan apa ni arahan Nabi. Buat dosa. Jadi mereka ni mengaku. Cuma hidup dia campur aduk. Hak molek pun dia buat, masjid pun rajin pergi. Tapi judi juga. Ada biasa lagu tu masjid tak tinggal, lambat orang bel. Tok bila bel lambat pun dia marah. Tok bila. Bersungguhnya tapi tubik masjid kak beli nombor ekor. Tu ada besi-besi lagu tu. Jadi ada capu ni. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Jadi ini orang lagu ni. Jadi orang lagu ni hak ni serah pada Tuhan. Asallahu ayatuba alaihim. Kalau dia taubat, kalau Tuhan kasih, Tuhan terima taubat dia. Kalau tidak gak masuk neraka lah dia. Jadi hak ni terserah pada Allah. Sebab tu kita tengok dalam satu ayat tu surah apa tu tak ingat tu. Tuhan sebut manusia ni terbagi tiga.
Terbagi tiga ni manusia ni. Tuhan tiga, ada orang yang teruk sangat perangai dia. Ada orang yang tengah dan ada orang yang sabiquna bil khairat, yang mendahului kebaikan. Kebaikan dia banyak. Kalau kamu boleh buat contoh, kita katalah markah ada 100. Ada orang yang markah dia 30 ya. Markah dia boleh 30. Kat 30 ni biasa tak lulus lah. Kalau kita periksa di sekolah, pengalaman kita mengajar ni, 30 ni biasanya tak lulus. Walaupun ada setengah-setengah kadang-kadang 30 ni bila result teruk dah 30 pun boleh C. Ada kadang-kadang. Tapi goliknya markah 30 ni markah tidak lulus. Orang yang dapat 30/100. Biasa 35 tu D. Kalau kita biasa mengajar di sekolah ataupun di universiti. Ada orang jenis markahnya 30, tak lepas. Ada orang markahnya 40, 45 ataupun 40 hingga 50. Duduk tengah-tengah. Bobol lepas ni, bobol lepas. Kalau dia masuk temu duga sebagai contohnya, dia boleh markah tu di atas nasib. Tidak boleh, tidak tak boleh. Lepas tu ada yang atas lagi, dia biasa 70 lah kata. Lepas tu A, 70 lah kata. Jadi kita manusia ni, Tuhan raya ada 3 kategori. Sama ada kita duduk hak bawah sekali, hak ni hak tak selamat. Kalau tak kena air bulan, masuk neraka free hak ni. Sebab markah dia tidak cukup. Dah hak tengah-tengah ni, hak ni lah. Kita boleh kait dengan ayat 102. Orang yang campur aduk, baik buruk dia nak sama banyak. Jadi hak ni asallahu an yatuba alaihim, Quran kata. Iaitulah mudah-mudahan Allah akan menerima taubat. Kalau dia taubat. Kalau dia tak taubat dengan dosa dia tu yang masuk neraka. Maka sebab itulah kita ni diminta supaya banyak istighfar dan banyak bertaubat. Walaupun kita boleh jadi kita serah kita tak ada dosa. Orang sepuh kita ni memang serah tak ada dosa semua. Orang sepuh kita ni pada dengan kelas kita. Tapi orang alim, orang yang soleh, dia serah dia berdosa semua. Tu beza kita. Kita ni serah tak ada pegang satu. Aku semaya tak tinggal, poso pun tak mih. Kita serah sedap semua. Sebab tu malas sangat nak istighfar, malas sangat bertobat. Tapi orang yang betul-betul berhebat, ya kalau kita sebut kan orang yang soleh, para aulia, dia ni dia rasa dia salah semua. Berasa salah semua. Walaupun dia ni kalau kita tengok tak ada benda salah dia buat. Tapi dia sendiri tu dia rasa teruk dia ni. Dia malu ke Tuhan. Bila doa kat teriak, doa patut minta ampun bangga tu yang disebut dalam Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Dia bangun waktu sahur ni, iaitu 1/3 malam ni. Kalau kita panggil waktu sahur tu 1/3 malam. Orang-orang ni apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Sentiasa memohon keampunan Tuhan pada waktu sahur, waktu dini hari. Bang malam-malam kita bang acak tapi kecil lah. Tak tahannya tu 3 kali semalam 4 kali. Sampai bini pun naik serabut. Mentah-mentah bangun. Tapi bangun kecil. Demo ni orang dekat dengan Tuhan, dia bangun 1/3 malam untuk meminta keampunan Tuhan. Tu beza. Sebab itulah kalau boleh latihlah kita, dia boleh bangun tak boleh seumur pun tak apa. Sekali seminggu pun mujur dah kalau boleh bangun. Sebab dalam hadis ni walaupun ada khilaf ulama dari segi mentafsir, tapi kita ambil hak asahnya. Tuhan kata, hak saya sebut 2 kali, tapi hak ni baloh lah. Khalah dengan salah ni dalam ilmu akidah. Tapi kita ambil zahir ayat tu. Zahir hadis kursi ni disebut apa ni, hadis Nabi tidak kursi. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Tuhan kita ni turun. Nuzul ke langit dunia ni pada 1/3 malam. 1/3 yang akhir. Malam ni kalau kita start pukul 7, nak sampai 7 esok kita bagi 3. Kita bagi 3. Jadi hak 1/3 akhir nak sampai pagi esok tu dia panggil as-sulusul akhir. 1/3 yang akhir. Jadi dalam hadis ni disebut, Nabi sebut yanzilu rabbuna. Tuhan kita iaitu Allah SWT akan turun ke langit dunia. Cuma kita tak sabah lah malam ni turun lagu mana sebab jadi panjang. Jadi panjang. Jadi dalam zahir hadisnya turun ni buat apa? Tuhan akan cari tengok siapa dia yang minta ampun kepada aku. Tu Tuhan turun, bukan turun tengok siapa dia tak tutup lagi kedai. PKB nak samai ni dak, ataupun cari nasi belauk, nasi lemuk pukul 3 pagi dak. Tapi Tuhan turun ni dia nak tengok siapa dia yang memohon keampunan kepada dia waktu 1/3 malam. Untuk aku ampunkan, kata Tuhan. Siapa dia yang minta doa pada aku waktu tu, aku makbulkan doa dia.
Siapa dia yang minta hajat, aku tunaikan hajat dia. Tu nak oyak comelnya, istimewanya 1/3 malam. Sebab itulah ulama-ulama sebut ambil peluang lah boleh puasa. Bila kita bangun nyawa, tak usah kira nak makan ya. Semaya. Kalau boleh 2 rakaat sebelum kita nyawa. Ni kita kak bangun-bangun, puak-puak makan nasi, gong jenera balik. Jenera balik pasal bini gerak subuh ni. Dengan bini-bini jenera dapur. Tak pergi semaya jemaah belakang subuh. Jadi ambil peluang tu sebelum kita nyawa, kita semaya. 2 rakaat tak apa dah. Minta lah masa tu. Gapo dia kita rasa hajat kita yang besar. Ya kita sebagai manusia tak mampu nak capai hajat ni. Maka masa tu. Jadi tu hari satu masa yang istimewa. Nak cari mana? Raja ni, we peluang. Kalau mu nak ngadak aku, ni waktu dia. Marilah. Masa ni aku tunggu. Nak temu mana lagu tu? Tak temu menteri besar macam mana menteri besar pun tak ada we waktu lagu tu. Tak ada we. Tapi Tuhan ni nak ayat kasih saya dia ke kita manusia, dia beri nak pergi. Tiap-tiap hari ni, pertama mu boleh jumpa aku. Jumpa aku bila? 5 kali. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Ni waktu pertemuan kita dengan Tuhan. Tuhan we appointment. Temu janji kepada kita. Nak cari mana raja ni beri peluang kepada rakyat dia temu 5 kali sehari. Tapi Tuhan ni kerana sifat Rahman Rahim, dia beri 5 kali sehari. Sebab tu Ustaz Ambo mula pernah sebut, dia kata Tuhan widah nombor telefon. Bapa kita tak telefon dia. Nombor telefon dia 24434. Tak payah pakai. Jangan tanya lah 019 ke 013 nak kena make kau kalau tanya lah gitu. Widah nombor apa? 24434. 2 ni 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Itulah nombor telefon Tuhan. Jadi kalau kita nak berhubung dengan Tuhan, itulah masa dia. Sebab tu kalau orang tak semaya ni, dia putus hubungan dengan Tuhan. Putus hubungan. Kita semaya itulah hubungan kita dengan Tuhan. Sebab tu dalam satu hadis, satu riwayat disebut, semaya ni as-salatu mi'rajul mu'min. Perjalanan ni rohani orang beriman naik ke langit. Mi'raj ni naik langit. Sebab Nabi Isra' Mi'raj tu. Jadi semaya ni mi'rajul mu'min disebut. Iaitulah perjalanan naik ke langit orang yang beriman. Naik ni bukan tubuh dia, kalau pakat naik gitu leloh. Orang tengok tu email apa naik, tu ikut gabung bukan lagu tu. Tapi mi'rajul mu'min, perjalanan rohani dia. Pak dia duduk cacat tubuh dia duduk atas bumi, tapi rohaninya naik. Naik temu dengan Tuhan. Sebab itulah macam Fatihah ni. Sebab tu Nabi ajar baca Fatihah berhenti so. Jangan wasa. Ni Fatihah senapah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Dia Fatihah ni dialog kita dengan Tuhan. Kita duk kecek dengan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kita puji dulu Tuhan. Lepas tu mari ihdinas siratal mustaqim. Tu doa kita. Kita puji Tuhan. Lepas tu barulah mari ihdinas siratal mustaqim. Doa kita. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita ni tak sah semaya kalau tak baca Fatihah. Sebab bila kita semaya baca Fatihah, kita 17 kali sehari. Sebab semaya ni ada 17 rakaat kan. 5 waktu ni 17 rakaat. Jadi bila kita baca setiap rakaat dengan Fatihah, kita ni 17 kali berdialog. Berhubung secara rohani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak temu kita ni dengan pemimpin dunia. Baik lagu mana sekalipun, raja baik lagu mana, dia tidak akan beri peluang kepada kita temu sampai 5 kali sehari. Paling-paling raja ni setahun sekali, 2 kali setahun dia hari raya. Tu yang boleh masuk istana dia. Hari lain tak sebaginya mekong. Pekonya hamba kau gak. Nak pergi main-main tak boleh. Tapi Tuhan ni 5 kali sehari. Beri peluang pada kita. Sebab tu kalau kita tak semaya, kita tak guna peluang ni, Allah, rugi besar. Boleh kata bodoh lah kalau kita kecek kasar. Bahasa jenis orang bodoh. Raja buka pintu 5 kali sehari, dia tak masuk dalam istana. Dok mai beli kat luar dengan pada. Memang bodoh sungguh manusia ni. Sebab tu ambil peluang ni dengan semaya. Sebab Fatihah ni antara doa. Dalam tu doa yang besar. Doa mendapat rahmat Tuhan, perlindungan Tuhan, hidayat Tuhan. Barang-barang kita perlu ni. Lebih daripada makan ni, lebih daripada tempat tinggal lagi. Jadi nak ayat istimewa Tuhan. Jadi sebab itulah balik pada cerita kita ni, maka kalau boleh dini hari terbangun ataupun sebelum subuh. Paling-paling kuala ni subuh ni lebih. Kalau boleh pukul 5 setengah bangun.
sebelum subuh. Orang-orang alim betul, kalau kita tengok dan kalau kita saing dan kita tengok lemon ni semua bangun sebelum subuh. Itulah amalnya orang alim. Yang mula apa? Orang alim ni lagu tu lah golek. Kita ni tak kat jiru air. Baru bangun tu pun mengakuk nak pergi bilik air tu. Tak tahulah ke mana subuh. Jemaah dok, di rumah pun lewat. Jadi beza banyak kita. Jadi balik pada cerita kita, jadi hak ni kita kena minta dengan Tuhan. Tambah bila kita banyak dosa, dan kita tentu dosa banyak. Kena letak dosa ni banyak. Semua kita sedar tak sedar lah. Dan orang berimeh ni takut dengan dosa dia, serupa Nabi buat ibarat. Orang berimeh dengan orang tidak berimeh ni, kita boleh cek diri kita sendirilah. Kita dengan dosa ni lagu mana? Orang tidak berimeh ni, orang yang munafik terutamanya, dia tengok dosa ni supaya dia dengan lalak. Lalak kan mari tepi. Mari tepi lagu tu lah. Dia tak rasa besar. Nyamuk mari tepi. Tu orang yang hati dia ada masalah. Tapi orang berimeh sungguh ni, dia tengok dosa ni serupa batu bukit nak jatuh atas kepala dia. Takutnya dia. Dia rasa takut. Ingat ke dosa ke? Allah, takut tipu atas kepala. Golek mari ke? Tindih aku ni pakai mampu kerah. Dia mikir lagu tu. Takutnya dia dengan dosa. Itulah kalau kita nak cek ambo sendiri, tuan-tuan nak cek diri kita, cek sendiri. Orang lain tak boleh cek. Kita tengoklah. Bila kita buat benda salah, lagu mana perasaan kita? Kita semaya lewat sebab tu. Kita ada suruh nyesal ke apa tak? Kalau kita suruh potulur ya, asal pun ke 4.5, 4.5 bawah mai Zuhur. Relax, tak ada apa-apa. Ada masalah hati kita. Hati kita ni ada masalah. Jadi kita boleh cek diri kita sendiri. Jadi hal ni penting. Jadi insya-Allah kalau kita boleh buat ni, kita agak kesilapan kita ni Tuhan ampun, dan lepas tu Tuhan bawa kita masuk dalam syurga. Sebab ni duk 50-50 ni. Asallahu ayyatuba alaihim. Agak Tuhan ya. Jadi kalau kita tak minta doa dengan dia, kita tak masuk dekat dengan dia, Tuhan mana nak ampun dosa kita? Masuk dekat pun tak dengan dia, minta pun tak agak seumur. Lepas mayat astagfirullahalazim 3 kali pun tak buat. Assalamualaikum duk tangga ni. Pada hak tu lah hak paling kurang pun macam disebut dalam hadis. Macam Nabi kata tak ada orang yang paling kedeku ialah orang yang tidak sempat beristighfar lepas mayat. Inilah manusia yang paling kedeku sekali. Jangan kita masuk dalam golongan itu. Baik, ayat seterusnya isu lain. Habis dah cerita tu, dia mari isu lain. Ayat 103 ni isu lain. Iaitu kalau dalam bahasa Arab dia panggil jumlah muqtaridah. Benda malai yang mari tengok. Iaitulah berbunyi khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki bihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Walaupun apa suku tapi dia sebenarnya ada kaitan. Kaitan dengan apa? Dengan orang berimeh yang ada dosa. Jadi antaranya cara nak membersihkan dosa ni ialah ayat ni kata ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Jadi antara cara nak membersihkan dosa ni ialah sedekah. Cuma ulama tafsir ni sini termasuklah utamanya zakat. Bukan sedekah biasa ni. Sebab zakat ni pun dianggap secara umumnya adalah bentuk sebahagian daripada bentuk sedekah. Jadi bila Islam mewajibkan zakat, tujuan utama ialah tutahhiruhum. Berdasarkan ayat ni, khuz min amwali, wahai Muhammad, ambillah sebahagian daripada harta benda orang berimeh ni. Gapo dia? Sedekatan, suatu sedekah. Tujuan gapo sedekah tu? Ni dia jawab dalam ayat ni. Tujuannya adalah tutahhiruhum. Dengan sedekah tu akan mensucikan mereka. Pertama suci gapo? Harta dia. Sebab harta kita ni boleh jadi ada campur. Sumber harta kita tak tahu. Kita kerja molek, tapi sumber majikan kita dia mari pitih mana? Silap-silap jual dadah. Sebab tu besok khabar kan sehari 2 ni. Orang budak Pulau Pinang tu. Syarikat besar. Ingat kau kaya kerana tu rupanya pengedar dadah. Kerajaan apa harta dia 366 juta. Nilai harta yang disita oleh kerajaan. Allah 366 juta. Kalau salah mari sini siap dah masjid kita.
Tapi tak satu tebing lah duit dadah. Sila-sila rutuh masjid kalau ambil biti tu. Tak satu tebing main lah. No ya. Jadi kita tak tahu. Jadi orang yang kerja dengan syarikat dia tak tahu bagian-bagian ni. Dan ni pecah pun kerana polis. Polis turut lama dah dia ikat. Orang ni salah antara orang penting di Pulau Pinang. Ada orang politik yang penting di Pulau Pinang tu biasa khabar. Berat. Nak ayat cerita tu berat. Jadi kita tak tahu bila kita kerja dengan orang, kita tak tahu majikan kita pitih mari mana, tak tahu. Kita dah halal dah bagi kitanya sebab kita kerja halal. Tapi pucuk rezeki. Maka itu antaranya diwajibkan kita keluar zakat. Zakat tu nak membersihkan pendapatan kita. Sebab tu ada zakat harta, ada zakat tanaman, ada zakat ternak ke, ada macam-macam zakat terus. Tujuannya lah tutuh hiruhum. Mana nilai rohani tu besar dalam ibadat zakat kita. Walaupun zahirnya kita nampak buat tu biti, tapi sebenarnya nilai rohani tu besar. Walaupun sikit ya 2.5% ya. Zakat harta ni tak banyak 2.5%. Kalau 2.5 ni banyak sikit pada e-wallet 30 riyal. Rasa tu dalam berkali. Tak banyak tapi nilai rohaninya. Sebab dengan sendiri bila kita tunai tanggungjawab agama, kita membersihkan harta kita, pendapatan kita. Tu asas yang paling penting. Sebab tu benda-benda gini bukan benda main-main. Kita kadang tengok benda agama ni lekeh ya, tapi Tuhan ni dia kait dengan rohani kita semua. Sebab itulah yang menentukan kelayakan kita nak masuk syurga. Kalau rohani kita cemar, kita tak layak masuk syurga. Itu masalah dia. Baik. Kemudian wa tuzakihim biha, dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Bersih dosa dan juga akhlak. Akhlak apa? Sifat tomok. Antara pucuk punuh kita ni, ambo dan tuai-tuai semua kita ni, pucuknya tomok. Kedekut tomok ni. Tak penuh genak. Nak beri kat orang tu malah. Sebab tu hari orang minta derma kat rabor lama dalam poket. Ingat waktu beg 100 bunyi keleking dalam bekas. Tu lama begini. Siapa orang nadah tu lenguh. Ingat kau boleh 100 lah dia kata. Apa keleking bunyi dalam ting. Enggak keleking tak okey 100. Leh. Silap-silap. Sekeru pun tak tahunya bubulan tu. Bau sekeru pun tak tahu. Keleking bunyi tu. Tu perangai kita tu pitih banyak lah poket. Tapi bila mari bak sedekah, bak derma, pulah lalu. Kadang-kadang minta cucu, ada cucu kau. Minta cucu dengan orang kutip derma tu. Jadi nak ayat perangai kita. Kita pun habis benda lain banyak, kita tak je mikir. Kalau kita kecek kasar tapi orang marah dah rokok. Rokok ni bukan sama seria, mahal. Tapi kita tak cara, makan lagu tu juga. Kita pergi makan tu bayar mahal, tak peduli apa. Rela lah, pergi pula jauh ke apa. Tapi bila mari bak sedekah, Allah pulah selalu dah. Begini. Jamuh. Kita ingat nak buh banyak, rupa cari hok piti hok kecil sekali. Tu tak kata kat orang lah, hamba boleh jadi lagu tu juga. Nak ayat perangai kita tu. Jadi bila kita wis sedekah, kita bayar zakat, kita membersihkan hati kita ni. Hok bahasa jenis kedekut, bahasa jenis tomok, bahasa jenis bakhil ni, dengan tubik pitih tu kita cuci. Kita boleh terkejam mata bui 5 riyal kau ikut kita lah, ikut kita ikhlas. Tak secara orang. Macam mau sebut sama bab sedekah tak secara orang. Lama tengok orang 50, kita pun tak ada pitih 5. Orang tu pitih banyak, dia boleh wi lah 50. Kita wi setakat kita boleh lah. Sebab Tuhan tak tengok jumlah, dia tengok nilai ikhlas. Tu kena faham. Ikhlas kita setara mana? Kalau seria tu ikhlas, sebab kita pun lumna seria ni. Maka hak seria kita tu lebih mahal pada 50 riyal. Orang hak wi 50 riyal tu dalam poket dia ada 1000. Ada 500. Padahal dia wi 50 riyal, kita dalam poket ada 50 riyal. Kalau wi 50 riyal, balik jalan kaki lah jawab dia. Maka kita boleh wi seria. Seria kita tu mahal. Tu yang bagi dia nya. Jadi tujuan ni dalam konteks ni sedekah dan terutamanya zakat ialah untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nak cuci harta dan cuci hati manusia ni daripada sifat kedekut, tomok dan juga bakhil. Kemudian Tuhan koyakkan Nabi lagi, wasalli alaihim, berdoalah kamu kepada orang-orang ni. Orang hak sanggup waktu ambil harta dia untuk agama, untuk jalan Tuhan ni, mun tolong doalah ke dia. Doa ke apa? Supaya boleh berkat, boleh selamat. Hak paling besar kan dalam hadis fadilat
sedekah yang paling besar ialah menyelamatkan daripada api neraka. Tu yang paling besar sekali. Sedekah-sedekah kita ni tudfi'un nar. Boleh memadamkan api neraka. Bukan kata mampu siapa orang lain tak kena. Tak. Maksudnya kita terlepas. Kita ni kalau salah nak masuk neraka pun dengan dosa kita, tapi kerana rajin wis sedekah, insya-Allah Tuhan babah. Tuhan tak bubuh kita dari neraka ni kerana banyak sedekah. Tu nak ayat mahanya nilai sedekah. Dan kalau kita baca dalam kitab macam-macam. Kalau kita sakit, kita gapo, nak suruh cepat sembuh, nak berubat, sedekah. Sedekah. Sebab bila kita sedekah ni, orang tu doa, Allah mujurlah, mintalah panjang umur, murah rezeki. Sialah nyakit kita. Tapi kalau orang minta tak beri seria apa tak beri, mampu cepatlah dia mana. Ada dalam hati tu, mampu cepatlah, tak pada dengan piti banyak, payah basuh. Tidak gitu ya. Bila kita buat baik dengan orang, kita sedekah, kalau kita belanja, oh terima kasihlah, mintalah murah rezeki, panjang umur. Lagu itulah kita orang Melayu. Jadi sedekah ni banyak benda besar. Dalam sedekah ni yang kita tidak ambil perhatian. Kalau paling besarnya menyelamatkan pada api neraka. Dalam hadis tu Nabi kata ittaqin nar walau bisyikki tamarah. Selamatkanlah dirimu daripada api neraka ni walaupun dengan hanya sebelah buah tamar. Sebelah buah tamar. Sebelah ya apa ada dah. Supaya Aisyah dulu kan ambil cerita hadis ni, dia puasa satu hari, dekat nak buka betul mari orang puas. Minta sedekah dengan dia. Tolonglah mek, dia kata mokcik ni lapar ni. 2 hari dia tak ada makan ni, cucu rumah pun tak ada makan ni. Aisyah ni pun masuk dapur kedak-kedak, tak ada juga, dia pun tak ada juga cuba kita ni macam-macam, bila-bila tak ada pun Maggi penuh dapur tu. Tak ada orang lain pun. Dia ni tak ada sungguh bini Nabi ni. Masa tu Rasulullah wafat dah. Akhirnya dia ada utama besar tu. Utama ada kalau kita pergi Mekah Madinah ni, ada utama besar tu, dia 50 hias kilo. Besar lebih pada ni lagi dekat ibu kaki tu. Jadi dia belah. Tamar tu 2, wi kelah kau mocik tu sebelah. Ambil lah mocik sebelah, ni dia abang nak buka puasa. Ambil. Bui utama kalau kita tak kena bui. Tak tergamuk dah so pahnya kata kau orang. Buat kita tak tahu lah gitu. Elih tak seduk perut lagi kita. Kita tu habis teh dah dia elih tu kat Allah tu. Apa pun di rumah mari minta dekah. Kita bagi tu kau ramai berdoa, nak wi banyak-banyak, wi 5 rias orang. Jebeh dia. Alah dia kata 9 rias. Kita naik angin juga gitu. Mai balik dia kata. Naik angin sikit gitu. Moga kita pun tak kenal tahu dah dia tak ngundi. Tak ngundi ambo soh nah. Kalau hak ngundi tak berani. Kata mai balik dia kata mau ikut lain dah tak sih. Dia pun lari cepat-cepat buat lari PT. Mujur kita wi berbuju 5 rias. Elih dia kata. Kita hari tu naik angin sikit tak makan lagi gerai juga kata kau. Tu perangai orang. Jadi Aisyah ni dia beri lagu tu nak ayat nila. Sebab dia ingat hadis Nabi ittaqin nar, lindungilah dirimu daripada neraka ni walau bisyaqi tamarah, walaupun dengan sebelah buah tamar sekalipun. Maknanya jangan kita pandai rendah dengan sedekah kita. Walaupun hanya sedikit. Buatlah setakat boleh yang kita boleh. Dan Tuhan kata lagi inna salataka sakanun lahum, kerana doamu ni wahai Muhammad menjadi ketenteraman bagi mereka. Maknanya selamat hidup dia atas dunia, selamat di akhirat dengan doa Nabi. Moga Nabi kan doa. Kita manusia ni pun kalau kita macam tutup ali kan kita pergi minta doa, ustaz tolong doa kat hamba. Anak nak puasa ni biar luluh. Biar luluh. Mereka lagu tu kan biasa kita jumpa orang-orang lain. Tok guru kita akan minta doa lah kat hamba ni kata. Ada seorang saya hamba tu dia pergi Mesir takdir tahun pertama tak pas puasa. Masuk tahun kedua kena ngoleh lah di Mesir masa tu ngoleh dur dia panggil kena boleh. Kebetulan tahun tu tok guru dia pergi jalan Mesir ziarah. Dia pun jumpa. Ni dia cerita sendiri doa. Dia cerita kat hamba. Dia jumpa dengan tok guru dia ni. Dia royak tok guru dia pun tanya khabar lah muka anak murid dia kan. Duk pondok mula ke apa, tanya khabar. Dia minta doa. Tolong doa tok guru dia kata hamba tak pas ni. Bila pas sampai, tok guru pun duk diam mata lenggok langit tok guru dia. Senyap dia lenggok langit mata. Tak ada ke satu, tak kata gapo. Balik. Alhamdulillah tahun tu lulus puasa dia.
Tapi kena baca lah. Jangan mata tok guru lenggok langit tu. Tak baca tu. Dia tak boleh lah lagu tu. Baca juga. Kelas kena masuk. Kena ngapa apa tolong. Mata tok guru lenggok langit pun. Tapi nak ayat berkat doa. Doa ni orang alim. Muka tok guru ke. Tok guru pondok ni. Jangan main-main. Nampak lagu tu pun. Dia ni dekat dengan Tuhan. Kita nampak kadang nampak lekeh tok guru pondok ni. Tapi dia ibadat dia. Ilmu dia. Kecek pun tak banyak. Sebab tu masih mulut orang-orang alim ni mulut masih. Sebab tu ambo saya tak mau kita dengan orang alim jangan buat terbolah. Tak suka lagu mana tak belaga angin pun jangan buat terbolah dengan orang alim. Sama kita tak apa terbolah. Boleh kira lagi lah. Sama-sama mulut tak masing walaupun makan garis sokmo. Tapi dengan orang alim jangan terpigu kan. Orang alim ni dia mulut tak banyak, hati dia duduk dengan zikir. Sekali dia lenggok langit tu kesal dia besar. Orang lain ni tak fikir barang-barang tu. Sebab tu nak kata ke orang alim ikut tubik mulut. Nulis dalam Facebook, nulis dalam WhatsApp, komen tu kat Allah. Kita baca pun tak tergamuk. Dia tak erti nak letak orang. Dia ingat orang seperti dia. Kita tak suka lagu mana pun dia tu orang alim. Bukan semua, iyalah bukan kata semua orang alim dia betul, ada benda kadang-kadang silap dia, pandangan dia, sikap dia. Tapi kita ni kena tahu letak diri. Tak boleh kita nak buat koseh-koseh. Sebab kita dengan mak ayah kita bukan cerdik. Bandingan kita masuk universiti, dia sain nama pun tak erti. Mak ayah kita tu. Tapi dia tu mak ayah kita. Tu kedudukan dia tu mak ayah kita. Bodoh setara mana sekalipun, tak jauh lagu mana pun, dia mak ayah kita. Jadi kita kena reti letak. Sebab tu boleh kata bahasa orang tua bodoh. Tak boleh tebing lagu tu. Walaupun bodoh sungguh. Mungkin dia tak ngaji bodoh lah dari segi istilah mudah. Tapi orang tak kata kamu ayah lagu tu. Bahasa tak erti bahasa orang tak kata. Kita dengan orang alim pun lagu tu juga. Tapi hari ni kita tengok. Orang-orang lain ni kat Allah Tuhan. Amba lemah tengok. Kalau duk panggil netizen ni. Kata tu alim. Tak ikut sedap. Benci cerita lain. Marah cerita lain. Tapi mulut. Tulisan kita. Kena ada sedikit penghormatan. Nak komen, nak apa. Tapi lain ni kat Allah. Sebab demo ni dekat dengan Tuhan ni. Sebab pengalaman kita banyak dengan orang-orang lain ni nampak lagu tu. Dia lenggok langit gak. Nyak-nyak lek kita lah. Tu yang nak ayatnya nyak-nyak lek kita. Tapi mujur tu Hewi Tok Ali ni jarang lenggok langit. Maksudnya tidak doa koksi. Kok orang. Kalau dia terbolah buat kita, supoh kita jadi babi belaka apa contoh. Supoh kita jadi bodoh belaka. Tak cukup tanuh lah. Orang tak faham benda gini. Tapi jangan terbim main. Jangan terbing main dengan orang alim ni, jangan tebing. Jangan tebing. Sebab tu kena cermat. Bab ni kena cermat tama generasi baru. Sebab hamba duk tengok generasi baru ni dia hilang adab. Guru hamba Profesor Syed Najib dia pesan benar. Dia kata kita kena jaga adab. Adab ni penting. Masalah besar umat hari ni ialah kehilangan adab. Tak ada adab. Adab pertama adab dengan Tuhan. Kena jaga adab kita dengan Tuhan. Yang kedua adab dengan Nabi. Yang ketiga adab dengan mak ayah. Yang keempat adab dengan orang alim. Ni adab penting kita jaga. Kita dengan Tuhan, adab dengan Tuhan ni kena redha dengan takdir dia. Suka tak suka, pun kita sakit, kena kemalangan, bagi kita tak suka belaka. Tak ada orang nak nyakit. Tak ada orang nak kemalangan. Tak ada orang nak tengok orang yang dia sayang mati. Tapi dia Tuhan takdir. Kita kena terima lah. Sebab taklah ucapan yang sebaiknya agama aja inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan duk kata buat apa anak ambo kena, orang lain tak kena. Ada orang lain gitu. Anak orang lain tak kena. Sama-sama pergi Cina ya. Sama-sama tak pakai topeng, anak ambo kena corona. Anak dia tu Camry pun tak kena. Sokor corona. Jadi tak boleh dengan Tuhan tak boleh gitu. Tuhan ni redha lah. Kita tekan lagu mana pun. Sebab tu inna lillah kalimatu istirja' tu dia ajar lagu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hijab itu hai berlaku. Hijab itu hai berlaku. Jadi hak tu adab dengan Tuhan. Dan sebab tu perintah Tuhan kita tak langgar tak kali tak buat nombor dua. Orang mungkin tak semaya, tak tutup aurat, tak tutup agama. Tu masalah lain. Tapi jangan kita bahas, jangan kita pertikah. Sebab ni bagi Tuhan. Ni dah lah tak semaya. Dah bersoal pula. Maya buat gapo kan? Boleh pitih kau maya. Puasa buat gapo? Kaya ke puasa? Ni bahasa menatai ni bukan orang lagu ni. Tak erti bahasa. Mu tak semaya tak sah lah. Tapi jangan soal. Tak sah puasa.
Ikut gilah, tapi jangan duduk soal. Ni bahah tu lebih pada gapo bahah. Bapa tak boleh minum arak, tidak sedap ke arak ni. Allah kata, gapo tak dalam kepala ni. Tak betul kita tu lagu tu. Kita nak buat dosa, kita naik. Tangguh esok. Tapi jangan kita mempertikaikan agama. Jangan pertikaikan hukum Tuhan. Kalau tu kurang ajar kita dengan Allah SWT. Kalau kita dengan manusia pun ada kurang ajar, dengan Tuhan pun kurang ajar. Dengan Nabi lagu tu juga. Sebab tu dengan Nabi ni, setuju tak setuju? Perut kita tu cerita nombor 2. Tapi dengan Nabi jangan kita kurang ajar dengan Nabi. Macam orang putih, Nabi ni kuat set. Sebab tu bini 9 orang. Royak gitu. Nabi ni jumuk. Kecek bak agama ya. Pakai jubah ya, jumuk. Tak betul lah gitu. Jadi benda-benda gini kadang-kadang berlaku ni. Hari ni tubik pasal guna otak, tak guna agama. Tu jadi masalah semua agama nak pertikaikan. Lepas tu mak ayah, apa tadi mak ayah ni boleh jadi bodoh pada kita. Huduh pada kita, tapi dia mak ayah kita. Mak ayah kita ni kena letak atas semua. Sebab dia ni, kerana dia lah dalam kitab sebut, kalau kita ngaji akhlak tu, karena sababa fi wujudil abna. Mak dengan ayah ni lah menjadi sebab adanya anak. Kalau tak ada mak dengan ayah, kita pun tak ada. Nak mari mana kita ni kalau mak ayah tak ada? Soal mak ayah daftar tak daftar, cerita nombor 2. Ada hak daftar, ada tak daftar. Tapi kerana mak ayah tu lah kita ni ada. Tuhan waktu ubik kita ni kerana mak ayah kita. Kalau tak ada mak ayah, kita pun tak ada. Sebab tu dalam kitab akhlak tu disebut antara sebab apa kena hormat kepada dua bapa ni karena sababa fi wujudil abna. Kerana dua orang ni lah menjadi sebab adanya anak. Situ berpatut benar dah kita terima kasih. Lebih lagi mak kita duk bawa kita 9 bulan tu pergi mari kita pula Ultraman lah, Power Ranger dak le perut. Tendai kau tu tendai kau ni dak le perut macam-macam. Mak tu gak susah. Kalau zaman dulu gak ngedel pelik-pelik makan pucuk atak, bato lah. Mujur tak minta reda, nak makan burung reda. Ke zaman dulu banyak kan nak makan ngedel ke apa tu? Pucuk atak. Lah ni kata boleh minta pucuk atak selok, cari mana pucuk atak. Bato ada lagi boleh kira. Ada orang zaman dulu dia ngandung ngedel dia. Bato. Kokok bato, tik mulut. Boleh tik telegor. Tak tahu lah anak dia lagu mana pasal jenis makan bato ni. Kita pun tak tahu jadi guanu-anu. Tapi tu ayat ngidai pelik-pelik tu. Motoh lah berapa tu. Jadi hak tu padai dah kalau kita nak hormat dan kasih kepada mak ayah kita. Walaupun dia boleh jadi tua, bodoh, nyusuh kat kita. Tapi dia ngandung kita, jaga kita tu Allah. Tak boleh balas. Sebab tu orang alih kata, kita ni kalau nak balas jasa mak terutamanya, kita kena ambil mak kita tu, buh dalam perut kita kandung 9 bulan. Baru kita boleh balas jasa mak kita. Gak nak buat guan, nak buah perut 9 bulan. Mak besar kita, mak besar pada kita, nak buah ke mana? Dah. Nak susuk sajak seorang pun tak boleh dah Mekah nyai gak poli. Tu nak ayat bukan seni kita nak balas. Jadi adat ni kena jaga. Pahak kepak ni adat dengan ulama. Ulama ni suka kau tak suka kita puas hati, dia orang alim. Dia ada ilmunya. Ilmu dia tu mahal. Ilmu dia tu mahal. Hak dia tindak betul tak betul dia tu cerita nombor 2. Kita tak setuju tak apa. Kalau ada benda kita rasa tak betul, tapi jangan kita hina, jangan kita pelekeh dan jangan kita caci. Sebab dia ni orang alim. Ada kemuliaan dia pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak tahu. Sebab tu saya sebut dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wa amilus solihati darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum allazina utul ilma darajatin. Tuhan akak orang berilmu dengan orang ada ilmu ni darajatin, beberapa derajat lebih tinggi pada orang. Bukan naik setakoh, beberapa takoh. Darajatin ni plural, jamu. Jadi beberapa derajat tak tahu, mungkin 5 kali ganda, 10 kali ganda kita tak tahu. Tuhan akak orang berilmu, orang berilmu ni lebih pada orang biasa. Kemuliaan duduk dengan ilmu dia. Nombor 1 sekali mulia dia kerana ilmu. Sebab Islam ni agama yang meletakkan kepentingan ilmu. Sebab tu kalau kufu, kalau kita ngaji fiqh, bab kufu ni kalau hak tina kaya, hak laki miskin tapi dia ada ilmu, tu luluh universiti, ada ijazah, dia dianggap sekufu dengan perempuan tersebut. Ilmu dia tu menjadikan dia sekufu walaupun dia tak ada harta. Sebab dalam perkahwinan ni kalau kita baca dalam kitab fiqh, dia antara benda kita kena perhati kena sekufu. Antara sekufu ni makna setarah lah, bahasa mudah kita sama setarah. Sama setarah nak nikah ni. Tapi kalau berlaku katalah perempuan tadi orang kaya,
Ada rupa dah kaya, hak lelaki ni orang kampung biasa, tak ada harta. Tapi dia ada ilmu. Maka kata ulama, ilmu itu dianggap setara dengan kekayaan perempuan tersebut. Nak ayat tingginya kedudukan ilmu dalam agama. Sebab itulah kita jangan komen, jangan tulis tak tu kalu. Beringatlah tamu orang muda. Tapi bila nulis dalam Facebook, nulis dalam grup gapo ni, kena jaga bagai-bagai. Marah cerita lain, tak setuju cerita lain. Tapi jangan cepelak mulut, jangan huduh mulut kita. Tu hak penting. Hak tu adabnya. Baik, balik pada sini seterusnya. Jadi di sini disebut tujuannya ialah membersihkan harta dan diri, dan doa Nabi, selawat Nabi ni, solah sini wasalli alaihim, maksudnya berdoalah. Sebab semaya-semaya ni doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Bukan suruh selawat, Nabi nak selawat siapa? Kita selawat ke Nabi. Tapi dalam ayat ni wasalli alaihim, maksudnya berdoalah. Sebab semaya-semaya kita ngaji kita pekoh kan. Semaya ni as-salatu lughatan, dari segi bahasanya ialah ad-du'a, bermaksud berdoa. Tu semaya ni. Sebab tu semaya kita ni banyak doa. Dengan Fatihahnya, doanya Rabbi firli warhamni, antara dua sujud, semua doa berlaku. Doa penuh dengan doa semaya ni. Sebab tu kalau kita jaga betul-betul semaya ni kan, padai dah. Sebab dalam semaya tu cukup bagai. Antara doa antara dua sujud kan. Antara dua sujud tu Rabbi firli warhamni wa'afini wa'fu anni, apa semua. Tu semua kita nak dalam hidup. Duduk dalam tu berlaku. Pas doa ni, doa kunut. Sebab tu Imam Syafi'i tekan sangat doa kunut, walaupun mazhab lain tak ada. Pasal doa kunut tu mahal. Dalam doa kunut tu mahal. Minta petunjuk, minta hidayah, minta perlindungan, minta gini, semua minta tu. Lalu doa kunut tu. Sebab tu mazhab Syafi'i ini tekan sangat. Kalau tinggal doa kunut, kena sujud sawi. Pasal nila, selain pada hadis tu, nila doa tu. Pagi hari lagi minta dah. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Baca tu kalau faham makna tu, segala benda kita perlu dalam hidup sehari. Duduk dalam tu berlaku. Jadi kita start hari kita ni dengan minta dah dengan Tuhan pagi hari. Tidak kata bangun celik-celik minta roti canai duk. Ni celik-celik mata cari roti canai dulu. Cari nasi lemuk dulu. Tapi kita start dengan doa, sebab itulah orang beriman. Doa tu merangkumi. Cek molek doa tu, cuba faham. Walaupun mungkin ada sebahagian kita tak faham doa, tapi terang belajar, terang faham makna. Dalam tu habis putih. Gia sehari tu pada situ ya. Start hidup kita ni dengan permulaan yang baik, iaitulah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dia tutup ayat ni, wallahu samiun alim. Dan ingatlah Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Ayat seterusnya ni masuk tentang taubat. Kita pergi sikit sebelum kita berhenti. Ayat 104 ni, alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadih wa ya'khuzu sadaqat wa anna Allah wa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah ialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah-sedekah, dan bahawa sesungguhnya Allah ialah penerima taubat lagi amat mengasihani. Jadi kalau kita taubat, Tuhan akan terima taubat kita ni. Mungkin insya-Allah dalam kuliah ke datang kita panjang sikit tentang perbincangan tentang taubat ni, syarat-syarat dia dan lagu mana cara kita nak bertaubat. Kita berhenti dulu untuk malam ni, sebab kalau sambung pun panjang. Pergi sampai pukul 10 ni kalau sambung. Jadi kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.